Testing suara. Dengar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah ready dengar suara Haji Yaakob? Suara dengar eh? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini pada pagi Jumaat, yang mana dipanggil hari Jumaat ini iaitu dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana Allah Ta'ala beri pada kita nikmat iman dan Islam, dan dapat kita berhimpun pada hari Jumaat ini dalam pengajian kuliah online, yang mana disunatkan kita pada hari Jumaat memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia dengan darurah. Baik.
Jadi kalau kitab Rumi tu muka surat 6, kitab Jawi pada muka surat 4. Baik. Hari ini kita akan masuk bab, ataupun kita sekarang ni duduk di dalam bab pada pengenalan agama. Kemudian agama itu terbentuk terbahagi kepada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Baik. Jadi kita hari ini kita masuk yang pertama, iaitu Islam. Jadi jadi kita tahu Islam tu apa? Ni akan datang dia nak menghuraikan ta'rif ataupun kita panggil definisi Islam. Sebelum kita masuk pada perkataan definisi, kita nak bahas Islam. Islam ni ambil daripada perkataan apa? Jadi Islam di dalam bahasa Arab, Islam itu diambil daripada perkataan aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu Islam. Di atas wazan af'ala yuf'ilu if'al. Asal daripada perkataan Islam itu daripada salima yaslimu, sejahtera. Sebab tu kita Islam ni panggil sejahtera. Islam. Salima, asal daripada perkataan aslama tadi itu diambil daripada perkataan salima yaslamu salam, sejahtera. Atau wazan if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Baik. Kalau salima dengan mana sejahtera. Kalau Islam, kalau aslama, itu dengan mana memberi kesejahteraan. Sebab tu Islam ni memberi kesejahteraan. Pada makna lughah. Pada makna bahasa, Islam itu memberi kesejahteraan. Kalau salima, sejahtera saja. Tapi apabila masuk di atas wazan af'ala yuf'ilu if'al, dengan makna Islam itu if'al dengan mana Islam itu dengan mana memberi kesejahteraan. Jadi sebab itulah kita ni mendapat kesejahteraan. Apa kesejahteraan yang kita dapat? Iaitu iman. Sentiasa mendapat kesejahteraan. Apabila sebut orang tu Islam, sentiasa ada kesejahteraan bagi dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan kesejahteraan itu, iaitu iman. Iman ni tiap-tiap orang ada. Bila kata sebut Islam, dia mestilah ada iman. Dia iman dahulu. Baik. Itu daripada definisi ta'rif. Ta'rif tu Islam tu ambil daripada perkataan aslama, alif, sin, lam, mim. Aslama. Yuslimu. Fi'il mudhari'. Ya, sin, lam, mim. Aslama, yuslimu, Islam. Baik. Kemudian kita tengok dalam kitab perbahasannya. Bermula Islam itu. Islam ni apa? Kita ni orang yang menganut Islam mesti kena tahu apa dia Islam ni. Bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir. Mengikut dan mengaku. Diikut saja tak jadi, dia kena mengaku. Mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang. Mengikut mengaku apa? Akan segala perkara yang dibawa akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan perkara tadi. Siapa yang bawa datang? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawa datang tadi tu daripada pekerjaan agama. Jadi Rasul tu dia bawa daripada pekerjaan agama. Dia bawa datang pekerjaan agama yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama tadi,
dengan darurah. Apa maksud dengan darurah? Tulis. Bukan darurat. Bukan mudarat tu bukan. Dengan darurah, tulis. Yakni di atas jalan terang dan nyata. Darurah, yakni di atas jalan terang dan nyata. Tu dia. Bahasa Arab ni luas, tuan-tuan. Bahasa Arab ni luas. Kalau kita jumpa perkataan darurah, tak mesti kata darurat ni. Bukan. Bukan darurat tu pada kita tak. Darurah di sini dengan mana di atas jalan terang dan nyata. Kalau bahasa orang tani panggil latas. Latah. Ni di atas jalan terang dan nyata. Jadi, bila sebut Islam, kita mengikut dan mengaku secara zahir yang dibawa datang oleh Rasul daripada pekerjaan agama di atas jalan nyata. Itu secara kesimpulannya. Jadi, bila orang kata Islam tu apa? Kalau dalam kita rumuskan balik, Islam tu seseorang itu dia mengikut dan mengaku secara zahir dengan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah daripada pekerjaan agama di atas jalan yang terang. Jadi Rasulullah tu dia bawa pekerjaan agama itu di atas jalan yang nyata, yang terang. Jadi balik kita ni hanya mengaku zahir dan mengikut. Apa tengok dalam Islam? Apa ada? Semayang. Semayang 5 waktu. Tak perlu kita nak tanya, semayang tu kenapa dia 5 waktu, kenapa tak 10 waktu? Kenapa semayang subuh tu tak jadi 3 rakaat? Kenapa semayang subuh tu tak jadi 5 rakaat? Tak perlulah kita bertanya banyak. Hanya sekadar kita mengikut secara zahir dan mengaku secara zahir. Cukup sekadar itu dipanggil Islam. Habis itu. Baik. Yakni, apa yang dikatakan dengan darurah. Ni dia nak tafsir. Bila ada sebut yakni ni dia nak tafsir daripada perkataan tadi. Darurah tadi tu kita tahu nyata-nyata tu macam mana. Apa yang maksud kata terang dan nyata tadi tu? Dia tafsir pula lagi sekali, takut-takut kita tak faham. Yakni ketiadaan fikir. Bahkan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Itu maksud dia. Maksud kata nyata, darurah, terang, nyata tadi, maksudnya benda tu Rasul bawa datang pekerjaan agama tadi di atas jalan nyata tadi dengan makna tak perlu kita berfikir. Sebab apa kena semayang? Sebab apa kena zakat? Sebab apa kena semayang? Tak perlu kita berfikir, hanya kita mengikut dan mengaku secara zahir. Mengaku secara zahir macam mana? Mengaku secara zahir kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengaku secara zahir. Adapun iman dalam hati, mengaku dalam hati. Islam itu mengaku secara zahir, secara lisan. Itu dia. Sebab tu dia kata, semua orang tahu belaka daripada pekerjaan agama sehingga kanak-kanak pun tahu. Kanak-kanak pun tahu. Tengok kanak-kanak. Seperti anak saya lah. Umur 5 tahun, 6 tahun. Dia tengok ayah dia semayang. Dia tahu dah. Dia tengok kata benda ni jadi wajib. Dia tahu kata bila orang azan tu, masuk tanda kata orang nak semayang. Budak-budak. Wajib. Kita dah asuh dia, kita dah ajar dia. Bila masuk waktu azan, orang semayang. Wajib. Jadi, budak-budak kanak-kanak ni, dia tahu dah. Oh, bila orang azan ni, dah masuk orang nak semayang ni. Dia tahu dah kata, semayang ni wajib. Nampak tak? Tu. Tu kita panggil Islam. Mengaku dan mengikut secara zahir. Apa yang dibawa datang daripada Rasulullah, daripada pekerjaan agama dengan nyata. Maksud dengan nyata ni, tak perlu kita fikir dan tilik. Kita terima bulat-bulat je. Kita terima bulat-bulat. Baik. Contohnya apa? Tengok.
seperti sembahyang, puasa. Banyak lagi lah. Puasa, sembahyang, zakat, haji. Haji pun tahu. Maklum. Setengah-setengah tu orang kafir pun tahu dah. Bila orang dengar, tengok macam kafir di Malaysia kita lah. Orang kafir di Malaysia, non-Muslim di Malaysia, dia tahu dah. Orang azan tu tahu dah waktu, maksud waktu semayang. Dapat kata di atas jalan Darurah. Maknanya tu benda tu zuhir dah. Maklum di sisi kita. Orang kafir pun tahu maklum dah. Tengok. Orang azan. Orang kafir tahu dah. Ni orang Islam semayang, wajib semayang ni. Tengok. Habis itu. Baik. Kemudian, berapakah rukun Islam itu? Soalan dia tanya pula. Jadi kemudian bila kita dah tahu definisi Islam, kemudian berapakah pembahagian Islam? Ni. Berapakah rukun Islam? Soalan kata berapakah rukun Islam? Dan rukun itu, yakni rukun Islam itu 5 perkara. Ada 5 perkara. Mana ada 5 perkara? Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun. Jadi, Islam itu dia terbentuk di atas 5 rukun. 5 rukun ni. Yang dinamakan dia rukun Islam. Rukun ni lah kita panggil rukun Islam. Baik, kemudian dia nak bahas. Apa dia rukun? Rukun ni apa? Kalau dalam bahasa Arab panggil ma la budda minhu. Perkara tu yang tak dapat tidak dengan dia. Dia panggil ma la budda minhu. Rukun-rukun ni apa? Ialah perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Dan ia rukun pula juzuk suatu atau suku sesuatu. Dia kata apa? Tengok. Rukun itu ialah perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Apa maksud sesuatu yang jadi dengan dia? Maksudnya perkara tu tak dapat tidak mestilah ada dengan dia. Tak dapat tidak mesti kena ada. Nak jadi kata Islam, tak dapat tidak mesti kena menunaikan sembahyang. Itu maksud dia. Tak dapat tidak kena sembahyang. Itu panggil rukun. Kita kata rukun sembahyang. Contoh rukun sembahyang. Rukun sembahyang tak dapat tidak. Nak jadi sembahyang itu mesti kena baca Fatihah. Salah satunya. Begitu juga Islam tu tak dapat tidak mesti kena sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang tu dikatakan rukun. Apa rukun? Ma la budda minhu. Perkara yang tak dapat tidak mesti dia ada dengan dia. Tak dapat tidak wajib mesti kena ada. Tu maksud kata perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia. Yang ni perkara-perkara itu dia tak dapat tidak mestilah ada dengan dia. Tu dia panggil rukun. Itu satu takrif. Dan ia rukun tadi pula juzuk suatu atau suku. Bukan suku kaum. Suku di sini dengan makna juzuk bahagian, sebahagian. Juzuk. Juzuk. Orang kita pun panggil juzuk. Tengok, yang kau baca Al-Quran juzuk apa? Aku baca juzuk pertama. Kau baca Quran juzuk apa? Juzuk 30. Itu bahasa Arab juzuk tu. Juzuk tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil apa? Aku nak baca Quran sekali lagi bahagian yang pertama. Bahagian pertama? Itu bahasa Melayu. Tapi orang kita dah gunakan bahasa Arab. Juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Orang kita cakap Arab sedap. Tapi tak tu masuk bahasa Melayu je. Cuba kita buat kelainan sikit. Contoh. Ustaz nak baca juzuk apa ini? Saya nak baca bahagian yang ke-15. Bahagian. Juzuk tu bahagian lah. Juzuk tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil bahagian. Tu dia. Nampak tak? Ni begitu juga.
Dan ia pula juzuk. Kita sebut juzuk tu apa? Bahagian. Dan ia rukun tu pula juzuk ini sebahagian sesuatu atau suku. Ni bahasa orang tani dia panggil. Suku. Sebahagianlah suku. Juzuk tu mufrad atau jamak. Juz'un itu panggil mufrad. Jamak dia ajza. Jamak taksir ajza. Kalau satu juzuk. Kalau dua juz'ani. Kalau jamak ajza. Bab. Kalau panggil bab tu lain. Bab tu tak kena. Jadi kalau dalam bahasa Arab tu, juzuk ni bahagian ni. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Cuma dalam Al-Quran, kita dah terbiasa cakap juzuk. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Asalnya, bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Tak ada masalah, kita sebut bahagian tak apa. Baik. Jadi, juz'un. Juz'un tu mufrad. Kata tunggal. Jamak dia punya plural dia panggil ajza'. Singular dia juzuk. Kalau kata juzuk 1 sampai juzuk 30. Ustaz, bahagian-bahagian semua ni nak panggil apa? Panggil ajza'. Dipanggil ajza'. Baik. Itu dari segi lughah. Bahasa. Atau suku sesuatu itu. Apa dia masuk rukun? Apa masuk rukun? Yakni tengok betul lah. Biasa guna juzuk untuk Al-Quran, betul. Kita dah biasa bercakap begitu. Juzuk sebab kita dalam Al-Quran tu bahasa Arab. Nak tulis bahagian tak sedap lah. Kata juz'ul awal, juz'ul sani, al-juz'ul awal, al-juz'ul sani. Arab panggil juzuk. Cuma bahasa Melayu ni, kita panggil bahagian. Tapi dalam bahasa Arab tu, kalau orang Arab dia panggil al-juz'ul awal. Orang Arab cakap, orang tanya kita, qara'ta mi'ayu juz'in. Orang Arab tanya, engkau baca juz yang keberapa? Aqra'u al-juz' al-awwala. Aku membaca akan juzuk yang pertama. Aqra'u al-juz' al-awwala. Aku membaca akan juzuk yang pertama. Dia biasa dia pakai juzuk. Arab pakai juzuk. Sebab tu dalam Quran dia tak tulis bahagian, dia tulis juzuk. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu bahasa Arab. Sebab Al-Quran tu bahasa Arab. Itu dia. Baik. Dia nak bahas rukun. Macam rukun. Rukun bahasa Arab. Tapi orang kita guna rukun sampai ke bahasa Melayu. Rukun tetangga ada. Rukun apa lagi? Rukun tetangga. Panggil rukun juga. Lepas tu rukun apa? Macam-macam rukun kita. Rukun ni. Rukun tetangga. Rukun tu bahasa Arab. Baik. Yakni rukun itu asas. Dia panggil asas. Atau tunjang bagi sesuatu. Jadi seolah kata sembahyang itu asas. Tu makin rukun negara. Rukun negara. Apa rukun negara? Asas negara. Tunjang negara apa? Tengok. Rukun negara. Kena tahu tu. Benda wajib tak rukun? Wajib. Rukun negara. Benda wajib. Rukun tetangga. Rukun tetangga, rukun negara. Rukun-rukun tu benda apa? Benda wajib. Malabudda minhu. Perkara yang tak dapat tidak mesti ada dengan dia. Dalam negara ni, rukun negara kena tahu. Kita pun dah terlupa habis dah rukun-rukun negara padahal benda wajib. Tu dia. Yalah wajib kat dunia lah. Baik. Yakni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang pemanggil, asas pemanggil, perdu pemanggil, orang Kedah panggil perdu. Maka rukun Islam atau asas bahasa Arab juga, atau tunjang Islam itu 5 perkara. Jadi semuanya ada 5 perkara. Baik. Pertamanya, ini pertama. Pertamanya,
mengucap dua kalimah syahadah. Pertamanya mengucap dua kalimah syahadah. Amdun. Iaitu mengucap dua kalimah syahadah ni iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Dia asyhadu, aku bersaksi akan bahawasanya. Dianya asalnya asyhadu Allah tu. Asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah. Asal begitu. Sebelum jadi an la ilaha illallah, an tu, alif nun tu, ditukarkan sebelum ni asyhadu annahu la ilaha illallah. Asalnya begitu. Tapi an tu dipanggil an mukhaffafah. An tu an mukhaffafah, yang diringankan. An tu yang diringankan. Asalnya annahu, tapi jadi berat. Kalau kita baca asyhadu annahu la, jadi berat. Orang Arab dia bila berat tu dia jadi ringankan. Asalnya asyhadu annahu la ilaha illallah. Tapi apabila dia ringankan an, jadi dibuang hu tu. Annahu tu dibuang hu, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asal nak sebelum jadi asyhadu an la ilaha illallah, asalnya asyhadu annahu. Tapi lidah orang Arab ni berat. Kita orang Melayu kita semua boleh sebut. Lidah orang Melayu kita semua boleh sebut. Orang bahasa Siam ke, bahasa Indon ke, dia boleh buat macam-macam bahasa. Lidah orang Melayu kita boleh sebut. Tapi lidah orang Arab ni dia jadi nak sebut betul-betul tu jadi payah. Jadi berat bagi dia. Satu panggil an, situ panggil an mukhaffafah, bukan an sakilah. Tu dia. Sebab tu asalnya asyhadu annahu. Kemudian dibuang lafaz hu, jadi lafaz an saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nak baca an Muhammad tu tak boleh lah. Kalau baca anna. Baik. Artinya, aku menyaksi dan aku mengaku dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah. Atau utusan Allah. Habis itu. Jadi itu maksud terjemahan ni lah. Apa maksud kata aku menyaksi? Duk tengok kan Nabi begitu. Menyaksi di sini kata ulama, aku menyaksi di mana aku mengaku di dalam hati. Aku berpegang tetap di dalam hati dengan lidahku. Jadi mengaku dalam hati dan mengaku dengan lidah bahawasanya Tuhan itu tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ni tiada Tuhan, yakin betul, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu maksud dia. La ilaha illallah maksud dengan makna tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi maksudnya menyaksi ni makna yakin. Aku yakin dan aku mengaku dengan lidahku. Itu maksudnya. Itu maksud menyaksi. Baik. Dan rukun yang pertama. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Inilah asas yang utama. Bagi orang Islam ni lah. Mengucap ni lah, kalimah syahadah ni lah. Dipanggil tunjang utama. Tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Nak hukum kata orang tu Islam ke tak, suruh dia mengucap. Suruh dia mengucap. Kita hukum kata dia ni Islam. Kita tahu dia boleh mengucap. Tetapi sungguh pengkata lagu tu, sungguh pengkata dihukumkan dengan seorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidah akan dua kalimah itu. Sungguh pengkata macam tu. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah ini. Tak wajib dah. Tak wajib dah. Kita ni asal Islam.
Bukan mu'allaf. Kita ni asal kedua ibu bapa kita Islam. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah SWT. Itu nikmat Islam yang tidak terhingga. Yang tidak terhitung. Banyaknya nikmat kita duduk dalam Islam ni. Allah Akbar. Keistimewaan Islam ni sangat besar. Lebih dari orang lain. Keistimewaannya. Orang kata royalty orang Islam ni, Allah cukup besar. Di hari akhirat, di akhirat sana. Adapun di sini di dunia ni tak apalah. Kita orang Islam ni ke bawah. Tapi kita ingat royalty ataupun kita kata keistimewaan, kelebihan kita sebagai orang Islam cukup besar. Yang tidak ada pada selain daripada Islam. Tengok dia kata, orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya tidak wajib lagi mereka itu. Tak wajib apa? Menyebut dua kalimah ini. Sebab apa tak wajib? Kerana memadai dengan menurut jua. Memadai dengan mengikut jua. Mengikut. Habis itu, kita ikut dah, cukup dah. Dan berkata setengah ulama, wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali. Siapa kata setengah ulama ni? Tulis situ. Tulis, dobek di situ. Berkata setengah ulama, yakni pendapat mazhab Maliki. Yakni pendapat mazhab Maliki. Tu kata setengah ulama tu. Siapa dia kata setengah ulama? Iaitu pendapat bagi mazhab Maliki. Wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali. Sekali pun cukup dah. Orang mazhab Maliki kena mengucap juga. Kita tak payah dah. Kita sunat mengucap. Di luar semayang. Mazhab Maliki, mereka ini wajib mengucap kalimah syahadah di luar sembahyang seumur hidup sekali. Kena mengucap. Kita mazhab Syafi'i, tak wajib. Tapi kalau kita mengucap, itu sunat. Sebab apa? Sebab nak meraihkan khilaf bagi mazhab Maliki. Dia kena ingat dia meraihkan khilaf ni, kalau kita buat perkara tu jadi sunat. Contoh. Kita ambil satu contoh masalah wuduk. Wuduk tu kalau kita ambil semayang, kita meratakan kita membasuh keseluruhan kepala kita. Kita membasuh keseluruhan kepala kita, hukumnya sunat. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa kata sunat? Kerana kita meraihkan khilaf bagi mazhab Hanafi. Sebab tu dapat pahala sunat. Sebab apa? Mazhab Hanafi wajib meratakan keseluruhan kepala. Apabila kita buat memasuk keseluruhan kepala, jadi dapat pahala sunat. Sebab apa dapat pahala sunat? Kerana meraihkan khilaf bagi mazhab Hanafi. Begitu juga ni. Mazhab Maliki wajib dia mengucap seumur hidup sekali di luar sembahyang sekali. Wajib bagi mazhab Maliki. Habis tu kita Syafi'i tak wajib. Bila sebut tak wajib, nak meraihkan khilaf, nak dapat pahala sunat, nak meraihkan khilaf bagi mazhab Maliki, kita mengucap juga, tapi mengucap tu di luar sembahyang, kita mengucap sekali. Cukup. Sebab apa tu? Wajib ke Ustaz? Tak wajib, tapi nak meraihkan khilaf, nak mendapat pahala sunat. Tu kena ingat perbahasan tu. Nak meraihkan, nak mendapat pahala sunat, kita di luar semayang, kita mengucap. Nampak lagi Kalau kita mengucap dalam semayang, itu benda wajib. Sebab tu semayang. Adapun di luar semayang, kita mengucap seumur hidup sekali pun tak apa dah. Sebagai contoh, kita mengucap sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak apa dah, alhamdulillah. Meraihkan khilaf bagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki wajib bagi mazhab dia seumur hidup sekali. Baik, sebab apa tu? Sebab apa wajib mereka berkata? Sebab apa wajib juga berkata dalam seumur hidup sekali bagi mazhab Maliki? Supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Lepas tuntutan Allah. Seolah-olah tuntutan kita ni sebagai orang Islam ni lepas dah.
Lepas dah kita dah mengucap tu, lepas kata aku ni orang Islam dah. Tak apa dah. Lepas dah. Kita dah terlepas daripada tuntutan Allah Ta'ala. Habis mazhab Syafi'i kalau tak sebut, Ustaz? Tak sebut pun tak apa. Tapi tak dapat pahala sunat. Kalau kita nak meraihkan khilaf, nak meraihkan mazhab Maliki, kita baca, kita mengucap juga. Mengucap di luar semayang. Sebab apa tu? Kerana nak lepas tuntutan Allah Ta'ala. Sebab esok Allah Ta'ala tanya, kalau mazhab Maliki soalan kata, engkau ni orang Islam tak? Aku orang Islam sebab aku pernah mengucap di dunia hari tu. Dah lepas tuntutan dah. Dah lepas tu tuntutan. Tu dia. Macam kita lah. Kita tuntutan kita sebagai ibu bapa. Apa tuntutan kita? Kita bagi anak pelajaran, bagi makan dan minum. Lepas tu sampai dia dah besar, tiba-tiba anak kita tu dah umur 20, dah lepas dah tuntutan kita. Kalau esok anak kita tanya, Abah, apa tu? Abah dulu bagi tak pelajaran dekat saya, Abah? Bagi dah. Aku dah lepas dah tuntutan aku pada engkau. Tu dia, nampak tak? Dah lepas tuntutan. Macam kita lah. Kita orang Islam nak lepas tuntutan apa? Kita nak lepaskan tuntutan dengan Allah Ta'ala, kita mengucap sekali je. Begitu juga anak-anak. Anak-anak esok petikan kita. Abah dulu, sekarang ni, bah, kita kerja tak ada. Kita sebagai orang tu kata apa? Aku dah lepas tuntutan aku dah bagi kau belajar dah. Aku dah bagi makan minum cukup dah. Dah lepas tu, tuntutan. Apa tu? Ustaz jika sebut asyhadu Allah, bukan asyhadu. Mohon pencerahan. Asyhadu. Dia tak tepat tu. Dia ada banyak. Ni ada orang komen kat saya lah. Ada orang bukan komen, ada orang minta pencerahan banyak sebelum ni. Kadang-kadang ada setengah orang tu disebut asyhadu. Asyhadu. Kena ingat. Dia mengucap dalam kalimah syahadah. Asyhadu. Kalau dalam semayang tu, benda tu wajib tu. Sebab tu kena betulkan tu. Kalau semayang tak apalah. Kita sebut asyhadu. Tapi kalau orang itu memang lidah dia tak boleh sebut. Memang orang ni memang contoh kita orang tu baru masuk Islam. Kalau dia memang tak sengaja. Tak sengaja tak apa. Tapi kalau boleh dia perbetulkan asyhadu. Ada orang ada bagi tahu saya, orang tanya saya jugalah. Ada setengah tu sebut ustaz asyhadu. Kadang dia nak cepat, dia baca macam asyhadu. Tapi ala kulli hal benda tu kita dah i'tiqad dah. Tak ada masalah apa. Cumanya dalam bab semayang tu dia kena perbetulkan lah. Tapi kalau dia tak sengaja tak apa. Dia bukan niat begitu. Dia kena betulkan. Baik. Kemudian. Sabda Nabi SAW. Hadis yang sahih. Bersabda ia. Ini hadis ni ada disebut di dalam kitab Hadis Al-Arba'in bagi karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis ini ada disebut dalam kitab Imam Nawawi, dalam Hadis Al-Arba'in, hadis 40. Karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bersabda ia Nabi. Lepas tu hadis yang sahih. Sahih itu dari segi apa? Sahih itu dari segi sanadnya. Sanadnya. Lepas tu ini kena belajar ilmu mustalah hadis. Sanad dia tu sahih. Matan tu memang confirm betul dah. Itu daripada Nabi. Cumanya dia ulama sebut sahih, dhaif, hasan ni apa? Sebab apa? Dari segi sanad. Sanad ni iaitu untuk kita mengetahui akan benda tu sahih ke, hasan ke ataupun dhaif. Lepas tu kita panggil ahwal, kelakuan sanad. Kelakuan sandaran. Sandaran hadis. Sandaran hadis ni ambil daripada rawi. Rawi tu apa? Rawi ni dia ni kelakuan dia ni baik. Kelakuan dia mengambil hadis ni pada ketika ni. Itu kelakuan tu dipanggil sanad.
Habis itu. Baik, tengok. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tengok. Artinya diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia. Jadi Nabi itu diperintahkan supaya membunuh segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhir. Yang atas tu Al-Haditha. Dia panggil Al-Haditha. Tu dia. Baik. Baik, itu yang pertama. Tu mengucap. Kedua, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni maklumlah. Ada orang tanya, kuliah ni setiap hari ke? Jadi mungkin tak dapat jadual lagi. Jadi pada siapa yang baru mengikuti live pengajian kita ni, kita punya kuliah kita ni pada setiap hari Rabu dan hari Jumaat. Hari Rabu pada pukul 9 malam, hari Jumaat pada pukul 8 suku pagi. Kalau maklumkan kalau boleh dalam grup kita ni ada orang buat iklan dalam grup kita. Sebab ada setengah-setengah tu yang tak ada dalam WhatsApp, tak ada dalam tu, tolong tulis dekat dalam iklan tu. Saya pun tak pandai sangat dalam tulis dalam grup tu. Kalau boleh ada siapa-siapa yang dalam grup tu yang pandai, kalau boleh buat poster dalam tu cakap kita punya jadual setiap hari Rabu dengan Jumaat. Baik, tengok. Kemudian keduanya sembahyang 5 waktu. Ini panggil rukun Islam. Nak katakan Islam tu mesti orang tu sembahyang. Tapi janganlah kita kata kita menghukum kata orang ni tak sembahyang ni, dia ni bukan Islam. Jangan cakap gitu. Cumanya rukun, bila sebut rukun, tak dapat tindak bila Islam dia mesti kena sembahyang. Habis kalau tak sembahyang, Ustaz? Kalau tak sembahyang, hukum dia berdosa besar. Berdosa besar. Baik. Kemudian, ketiganya memberi zakat. Apa maksud memberi zakat? Yang ini mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat yang wajib. Dia kena tambah sikit. Sebab dia zakat ni ada zakat sunat, ada zakat wajib. Zakat sunat, iaitu kita panggil sedekah. Zakat yang wajib ni setahun sekali. Zakat wajib ni boleh pahala besar. Dia kadang-kadang orang tak nampak. Memang sedekah tu selalu sedekah. Bila dengar zakat dia takut. Dia tak mau keluar. Sebab apa? Sedangkan zakat yang wajib tu pahala dia lebih besar daripada zakat yang sunat. Sedekah tu. Itu lagi besar. Zakat yang wajib. Zakat yang wajib tu pahala dia lebih besar. Tu dah ada poster Ustaz. Okey, tak apa, alhamdulillah. Jadi mungkin dalam poster tu ada satu lagi tak ada pengajian kita hari Ahad ni tak ada lagi. Kalau boleh tolong tambah di poster tu lah. Baik. Jadi bila sebut memberi zakat, yang ni zakat yang wajib. Zakat yang wajib ni setahun sekali. Wajib kita keluar. Wajib kita keluar. Baik. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Ni pun benda yang dikatakan wajib. Benda yang wajib. Keempatnya, puasa di bulan Ramadan. Baik, puasa di bulan Ramadan ini dipanggil fardu ain. Fardu ain. Jadi semua ni dipanggil rukun Islam. Zakat, dan kemudian puasa di bulan Ramadan. Zakat ni kita maklumlah, zakat ni tuan-tuan kalau nak cerita ni dia panjang. Dia ada zakat harta, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat tanaman, ada zakat ternakan, banyak. Siapa-siapa yang ada dah sampai masa haul nisab dia, dia kena keluar zakat. Sebab itulah kalau orang tanya saya baru ni, Ustaz, zakat ni nak bagi pada siapa? Zakat ni kita beri kepada asnaf, paling kurang 3 asnaf. Kalau kita bagi sendirilah, paling kurang 3 asnaf. Contoh, orang tu miskin.
Kita bagi satu dah. Kemudian orang tu dia belajar, kita bagi satu dah. Kemudian orang tu kita kata dia tu orang mu'alaf, kita bagi dah. Dah cukup. Dalam mazhab Syafi'i cukup dah. Boleh dikatakan mengeluarkan zakat dah. Baik. InsyaAllah ni dalam kitab fiqh ada. Dalam kitab fiqh ada bab zakat. InsyaAllah nanti akan datang. Kalau ada habis pembicaraan kita hari Ahad tu, insyaAllah kita akan baca kitab fiqh yang lebih tinggi sikit. Baik. Dan kelimanya, menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maksudnya, menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya. Ini bagi mereka yang mampu, yang ada kemampuan untuk mengerjakan ibadat haji. Jadi mampu ni pun ada dua juga. Satu, mampu dari segi hartanya. Ada harta. Yang kedua, mampu dari segi tubuh badannya. Ada setengah orang dia ada harta tapi dia tak mampu nak pergi. Sebab apa? Kerana sakit. Ada setengah orang dia mampu nak pergi haji tapi dia tidak ada harta. Tidak ada harta. Jadi nak sebut kata dia wajib tu, dia kena cukup dua ni lah. Kalau salah satu pun tak wajib lagi tu. Tak wajib lagi. Sebab tu kalau haji ni kalau boleh, bila dah sampai masa kita tu, kalau kita cukup dua-dua, kita terus pergi, jangan tangguh. Aku dah kerja lagi ni. Duit cukup dah. Kemampuan ada dah. Tiba-tiba kita tangguh. Tu jadi tak sedap lah. Kalau boleh kita terus pergilah. Terus pergi. Kalau ada kemampuan, terus pergi. Sekarang ni, lebih-lebih lagi sekarang, bila haji ni, time COVID ni, ramai yang tak boleh pergi. Kita minta Allah Ta'ala angkatkan wabak ni, wabak COVID ni. Macam saya baru, yang keempat belum lagi. Keempat bulan Ramadan. Dah, saya urai tadi dah. Kemudian yang kelima, menunaikan haji ni, contoh kalau kita dapat peluang untuk pergi haji, kita terus pergilah. Macam saya ni, peluang tak tahulah. Kita daftar haji baru ni, saya daftar. Daftar haji dijangka akan pergi pada tahun 2133. Saya pun terbayang-bayang juga, terkelip-kelip mata juga. Makna kata, umur saya tu dah 100 tahun lebih. Lepas tu saya pun tanya, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur, boleh pergilah masa tu. Ataupun, dan mati dulu. Tak sempat pergi. Tu yang kita tengok dalam haji tu lah. Tapi insyaAllah dia boleh apply. Gitulah. Baik. Ini suasana di tempat kita begitulah. Baik. Sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Bunyal Islamu ala khamsin. Ini hadis ni pun masyhur. Ada disebut. Ada disebut di dalam hadis 40. Ada disebut dalam hadis 40. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca syahadati. Bukan macam syahadatu, syahadati. Sebab dia jadi badal pada kata khamsin. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ni dia. Artinya, jadi hadis ni masyhur, hadis yang masyhur. Dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Nak tak nak ni kena ada. Ni hadis disebut dalam hadis yang sahih. Menyaksikan tiada Tuhan, syahadah, atau penyaksian. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Disebut Rasulullah itu utusan Allah. Kita panggil utusan Allah. Itu yang pertama. Dan mendirikan sembahyang. Yang ni apa maksud mendirikan sembahyang? Sebab tu dalam sebut wa iqamis salata wa ita'iz zakah.
Iqam, mendirikan. Maksudnya apa? Mengerjakan sembahyang. Bila sebut mengerjakan sembahyang, iaitu kena pada perkara yang solat yang wajib. Dan mengeluarkan zakat. Ini mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat di sini, iaitu mengeluarkan zakat yang wajib. Zakat sunat ada tak? Ada, itu kita panggil sedekah. Kita panggil sedekah. Sedekah. Ustaz, kenapa Allah bukan Allah? Sebab tu saya cakap, Allah, sebab apa macam Allah? Sebab an tu dia panggil an. An mukhaffafah. An tu dia panggil an ta'wil masdar. An tu panggil an mukhaffafah. Dia tak panggil Allah, dia panggil Allah. Tak boleh. Allah. Sebab apa? Nun tu dia terus sambung dengan la. Allah. Bukan an la. Sebagai an tu dia panggil an mukhaffafah. An mukhaffafah. An mukhaffafah tu, an tu yang diringankan. Lafaz an tu diringankan macam an mukhaffafah. Kalau anna itu sakilah. Sebab ada tasydid. Sakin ni berat. Masdar ma'alla. Dia panggil an tu an ta'wil masdar. Dia panggil an ta'wil masdar. Ta'wil masdar. Baik. Kemudian dan berpuasa di bulan Ramadan. Masdar muawwal pun boleh. Ya, masdar muawwal. Kena betul aja. Masdar muawwal panggil. Masdar muawwal panggil ataupun dia panggil an ta'wil masdar pun boleh. Boleh betul. Masdar muawwal. Bukan ma'alla, muawwal. Baik. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini benda yang wajib. Dan menunaikan haji di Baitillah. Menunaikan haji tadi bagi siapa? Bagi mereka yang kuasa kepada Baitillah. Kepadanya akan jalan. Baik. Maka nyata daripada ini hadis, bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas. Sebab tu kita kata kalau orang tak semayang, kita tahulah, kita jangan kata orang ni bukan Islam, tak boleh cakap, kita tak boleh sebut begitu. Kita hanya boleh sebut kata, dia ni tidak ada asas agama. Cukup. Kita pandang dalam mata hati, kita sebut, dia ni tak ada asas agama. Tu lah kita cakap. Tak semayang, bukan Islam ni. Tu nampak berat sangat cakap begitu. Kita cakap lembut. Dia ni tak ada asas agama. Masih dalam jahil. Tak ada asas agama. Kita faham itulah. Orang tanya, dia ni Islam tak? Islam. Tapi dia tidak ada asas agama. Dia kena cakap begitu. Dia tidak ada asas agama. Sebab tu dia kata di sini, nampak? Mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti binaan yang tidak ada asas dan tunjang. Tengok binaan. Kalau tak ada tak ada asas tunjang, dia mudah roboh, mudah runtuh. Maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama. Apabila tidak ada asas tak ada, dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, apa dia yang tadi tu? Iaitu perkara yang tersebut, mengucap kalimah syahadah, semayang, zakat, puasa, menunaikan haji tu, atau mengingkari dengan lidahnya. Dan jikalau dengan seloroh sekalipun, seloroh ni dipanggil istihza', buat main-main. Seloroh. Bergurau senda kita panggil. Kalau bahasa Arab dia panggil istihza'. Istihza'un. Istihza'un. Kalau Arab panggil istihza', berseloroh. Bergurau senda. Tak boleh kita main-main. Tengok. Jadi agama tu akan runtuh, dan kalau orang tu tidak ada 5 tunjang tersebut, ataupun dia engkar dengan lidah.
Engkar dengan lidah ni masalah ni. Bahaya Kalau dia engkar dengan lidah, walaupun di atas jalan seloroh sekalipun. Walaupun di atas jalan bergurau sekalipun, na'udzubillah min zalik. Boleh tergelincir akidah kita. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Jangan kita engkar dengan lidah. Jangan kita berseloroh. Istihza', bermain-main. Jangan bermain. Habis itu. Kemudian kata, bermula iman itu percaya hati seseorang. Baik. Jadi kita nak buka soalan lah. Lebih kurang ada 3-4 minit lagi. Jadi kalau ada sesiapa, tuan-tuan, ayah, perempuan, ayah dan ibu sekalian yang nak tanya soalan. Tadi tengok ada orang tanya, Ustaz jadi mutawif, boleh piawai? Kita ni bukan mutawif Saya ni kalau jadi mutawif tak mengajar dah. Orang sekarang ada engkar dengan jari, Ustaz. Baik, dia engkar ada qasad tak? Kalau qasad niat engkar, kalau jari macam tu dia tak jadi lagi. Kalau dia, tapi biasa kebiasaan bila engkar dengan jari, maksudnya dia ada qasad dah. Dia ada qasad, maksud dia ada niat. Tu pun bahaya juga tu. Na'udzubillah min zalik, dia jatuh juga. Boleh engkar begitu sebab engkar ni dia atas isyarat. Walaupun bukan dengan lidah, tapi dengan sebab ada dia punya niat dia tu. Tu bahaya. Niat tu bahaya. Sebab masalah akidah ni masalah hati. Ni kita takut ni. Sebab tu kita nak belajar satu-satu persatu. Baik. Jadi ada soalan lain kan nak tanya? Dalam masa lebih kurang 2-3 minit lagi. Semua faham baik, siapa-siapa tu insya-Allah kitab kita akan bersambung minggu depan, kitab tauhid. Cumanya nak maklumkan pada hari Ahad ni insya-Allah saya akan buka sebuah kitab lagi, iaitu kitab Munyatul Musalli. Bukan kitab Munyatul Musalli, tapi kitab tu kitab yang kedua dipanggil kitab Al-Bahjatul Al-Mardiyah karangan Syekh Daud Al-Fatani, berkenaan tentang muafiq dan masbuk. Tentang muafiq dan masbuk, tentang ketinggalan makmum daripada imam di dalam sembahyang berjemaah. Ini penting. Kitab ni nipis, jadi lebih kurang ada 7 muka surat sahaja. InsyaAllah kitab ni saya jangkakan kitab ni boleh khatam. Sebab dia tak banyak. Khatam lebih kurang dalam 4 pertemuan lah. Kita buat seminggu sekali je Ahad. Ahad pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Baik, ni ada orang tanya soalan, maknanya menaip dengan jari juga. Kalau dia type tu, dia tulis tu, memang jadilah. Kalau dia menaip dengan jari tu, memang confirm dah. Itu lagi lah, dia kata, aku tak semayang. Kalau dia kata, aku i'tikad tak semayang, tu na'udzubillah min zalik, jadi kufur. Tapi kata, aku tak nak semayang, tu tak jadi lagi. Berdosa besar sahaja. Berdosa besar sahaja. Dia engkar tu, dia kata, aku tak nak semayang. Tulis dengan jari, message. Itu tak jadi kufur, hanya berdosa besar. Jadi kalau itulah, kalau saya jadi mutawif ni, ialah kata guru saya lah, kita ni kalau boleh bidang saya lah, kalau boleh biar mengajar sepenuh masa lah. Alhamdulillah dulu sewaktu saya duduk pondok, dulu memang saya mengajar sepenuh masa. Pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi kelas kita ni walaupun nampak 3 kali je, sebenarnya saya ada mengajar, bukan mengajar tempat lain, tapi saya mengajarlah pelajar-pelajar di sini melalui online juga. Melalui online. Mengajar kitab Arab lah. Saya ada kebanyakan belajar kitab Arab, mengajar kitab Arab lah. Jadi hari Ahad pukul berapa? Ulang balik. Hari Ahad insya-Allah kita akan mulakan pengajian kitab kita. Nak mula start dari awal, iaitu kitab Al-Bahjatul Al-Mardiyah. Karangan Syekh Daud Al-Fatani, berkenaan tentang muafiq dan masbuk. Perbahasan kitab fiqh, hukum fiqh, pada pukul 8.30 sehingga 9.30. Kita buat pada hari Ahad pagi, 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi. Sejam sahaja. Kitab dia nipis. Lepas habis kitab tu, baru kita fikirkan balik. Boleh kita join mengaji kitab Arab tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kitab dia tebal-tebal je. Ada kitab balaghah, ada kitab nahu, ada kitab fiqh, macam-macam. Saya mengajar kitab Jawi ni lah. Mengajar kitab Jawi. Kalau untuk jemaah saya mengajar kitab Jawi ni. Tapi kalau kitab Arab tu,
kita saya buat yang buat tutup lah untuk Google Meet, Google Meeting, Google Meet, Google Meet. Baik. Ustaz, jika boleh mulakan daripada bab solat. Dia bab solat ni saya dah mula dah dekat masjid lain sebenarnya. Cumanya yang perbahasan Bahajatul Mardiah ni dia penting. Dia penting untuk kita sembahyang berjemaah. Penting memang penting. Memang ramai yang tak tahu. Ramai kadang-kadang tu ramai yang tak tahu baca Fatihah macam mana. Kalau orang tak habis baca Fatihah, lepas tu ikut boleh ke tak, nanti akan dibahaskan dalam kitab Bahajatul Mardiah. Baik, jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah yang dimuliakan sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah, ada silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina